Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang kepada semua penonton webinar Hospital UKM. Sempena dengan Hari Penglihatan Sedunia pada bulan Oktober tahun ini, pihak Jabatan Kejururawatan dengan kerjasama Jabatan Oftalmologi Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis berbesar hati untuk mengajukan webinar, dan tajuk pilihan webinar kita pada hari ini adalah stroke mata. Saya adalah Dr. Musya Mustafa, salah seorang pensyarah daripada Jabatan Oftalmologi. Izinkan saya nak memperkenalkan panel terhormat kita pada hari ini, Dr. Aina Adlin. Beliau adalah salah seorang pensyarah perubatan atau pakar mata di Jabatan Oftalmologi Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis ataupun nama lainnya adalah Hospital UKM, Ceras, Kuala Lumpur. Dr. Aina adalah pakar terlatih. Beliau memperoleh ijazah sarjana perubatan daripada UKM pada tahun 2009 dan seterusnya melanjutkan pelajaran dalam bidang kepakaran mata, tamat latihan kepakaran pada tahun 2017 dan seterusnya dilantik sebagai pensyarah perubatan di universiti yang sama, iaitu di UKM. Dr. Aina seorang yang sangat aktif, terlibat dalam aktiviti conferences, bengkel, pengajaran dan pembelajaran, dan juga telah menerbitkan banyak artikel ataupun orang kata jurnal dalam makalah-makalah jurnal. Interest Dr. Ainal adalah dalam rawatan retina, lebih-lebih lagi untuk kencing manis, dan juga salah satu topik yang akan dibincang pada hari ini adalah stroke mata. Interestingly, Dr. Aida juga adalah seorang yang sangat-sangat aktif dan versatile, dan beliau juga adalah sangat aktif dalam melibatkan diri dalam aktiviti berbasikal pada hujung-hujung minggu. Untuk makluman, webinar ini sebenarnya adalah CNA untuk para medik di UKM, tapi dibuka juga kepada umum untuk dapat kita kongsikan bersama tajuk perbincangan. So diskusi ini akan ada diselang-selikan sedikit dengan terma-terma perubatan, lebih susah nak dielakkan, tapi kita akan cuba tafsirkan secara mudah supaya dapat membantu penonton-penonton kita untuk memahami diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Aina. Waalaikumsalam Puan Musya. Terima kasih atas jemputan pada hari ini dan juga terima kasih kepada Jabatan Kejururawatan kerana telah menjemput saya pada hari ini. Okey Dr. Aina, mari kita bincangkan, kita terus kepada tajuk kita lah ya. So apakah jenis-jenis stroke mata? Ada stroke dalam mata ya Dr. Aina? Ya, ada. Bukan sahaja di otak, stroke mata pun ada juga dapat stroke. Dr. Aina nak ulas lebih lanjut kepada apakah jenis-jenis stroke yang ada, siapakah berisiko, dan apakah antara gejala-gejala, orang kata simptom-simptomnya. Okey, kita mulakan ya Prof. Musya. Okey, stroke mata. Apakah yang dimaksudkan dengan stroke mata? Okey, stroke mata dia berlaku apabila salur darah di retina tersumbat dalam keadaan tertentu. Salur darah di retina ni penting untuk because darah ni dia membawa oksigen dan juga nutrien daripada seluruh tubuh badan ke retina. Jadi bila berlakunya stroke mata ni, oksigen dan nutrien yang dibawa ni tak sampai ke retina, menyebabkan retina ni tak boleh berfungsi. Jadi patient bila dia datang, dia akan datang dengan kehilangan fungsi retina, iaitu untuk melihat. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, saya akan explain dulu secara ringkas tentang anatomi mata kita supaya penonton semua akan lebih faham tentang stroke mata yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Okay, di sebelah kiri saya ialah keratan rentas mata, bola mata kita. Okay, dan sebelah kanan ialah apa yang kami, doktor mata, akan nampak di retina bila kita memeriksa pesakit. Retina ialah lapisan mata yang paling dalam sekali yang berfungsi untuk memberi kita penglihatan. Okey, dan tempat untuk kita melihat dengan paling jelas ni kita panggil makula, di tengah-tengah sekali. Alright, okey. Jadi salur darah dia akan melalui saraf optik. Inilah saraf optik. Salur darah ni kita bagi kepada dua. Satu yang membawa oksigen kepada mata iaitu arteri, dan satu bila di retina, di tisu retina akan berlaku pertukaran oksigen dan juga nutrien di tisu retina. Jadi apabila telah berlakunya pertukaran oksigen dan nutrien, bahan buangan iaitu karbon dioksida dan bahan buangan yang lain akan masuk ke dalam vein, iaitu vena ni, okey, di bahagian retina, dan akan keluar daripada mata melalui saraf optik juga. Okay. Dan jadi tempat yang paling jelas untuk kita melihat dalam mata kita ialah kita panggil makula, dan di tengah-tengah yang ada point ni ialah
fovea. Ini tempat yang paling jelas kita melihat. Terima kasih Dr. Aina. So itu adalah asas kepada pembentukan salur darah di dalam mata, arteri dan vein. So maksudnya stroke boleh berlaku pada kedua-dua salur darah tersebut, betul? Ya betul, Prof. Musha. Dia stroke ni boleh berlaku sama ada di dalam arteri ataupun di dalam vein. I see. Boleh Dr. Aina perjelaskan yang lebih lanjut lagi jenis-jenis stroke tersebut? Ini adalah sebagai central retinal artery occlusion dan juga central retinal vein occlusion. Kenapa kita namakan dia central retinal artery? Sebab ini salah satu cabang arteri yang yang supply the oksigen dan juga nutrien kepada retina. Okey. Di sebelah kiri saya, kalau anda semua dapat lihat, ialah gambar rajah di mana salur darah arteri disalurkan masuk ke dalam retina. Okay, jadi arteri ni akan bawa, macam saya cakap tadi lah, akan bawa oksigen dan nutrien kepada retina. Jadi apabila berlakunya sekatan atau tersumbat di salah satu cabang arteri, central retinal artery ni, okay, patient akan datang dengan secara tak nampak mata dia, secara tiba-tiba. Benda ni boleh berlaku dalam masa beberapa saat ataupun beberapa minit sahaja dia boleh berlaku. So, Dr. Aina, siapakah yang actually berisiko untuk dapatkan masalah penyumbatan dalam salur darah arteri ni? Okay, kalau kita tengok kepada siapa yang berisiko untuk dapat stroke mata CRAO ni, okay, kalau kita tengok dari segi usia, okay, semakin meningkatnya usia, seseorang itu akan dapat risiko yang lebih tinggi untuk dapat CRAO ni. Begitu juga dengan di kalangan lelaki, mereka lebih berisiko. Kenapa? Mungkin sebab mereka lebih terdedah kepada gaya hidup merokok, ya. And kalau kita nak tengok penagih dadah ni biasanya kebanyakannya lelaki. Saya tak kata perempuan tak ada, tapi kebanyakannya lelaki. Mungkin disebabkan faktor-faktor ni lelaki lebih berisiko untuk dapat CRAO. Dan faktor yang paling penting yang kita tengok ramai ada faktor tu sekarang ialah penyakit sistemik yang kita boleh dapat sekarang ni. Kalau kita tengok kalau kencing manis, darah tinggi, dislipidemia, pasien-pasien kita lebih muda dia dah dapat dah penyakit-penyakit ni. Jadi bila kencing manis, darah tinggi dan dislipidemia ni didiagnose lebih awal, maka dan kita pun usia kita lifespan kita bertambah panjang. Jadi bila makin lama kita dapat penyakit-penyakit sistemik ni, maka risiko untuk dapat CRAO ni adalah lebih tinggi. Begitu juga dengan mereka yang ada masalah jantung. Okay, contohnya atrial fibrillation. Atrial fibrillation ni maksudnya rentak jantung tu, rhythm jantung tu tak normal. Bila berlakunya rhythm jantung tu tak normal, thrombus ataupun pembekuan darah senang berlaku, dan thrombus ni dia boleh dislodge ataupun dia boleh bila jantung kita pam darah, okey, darah-darah beku yang kecil-kecil ni dia boleh juga pergi ke seluruh badan, termasuklah di salur darah di mata. Okey, so thrombus ni dia akan tersumbat di dalam arteri di mata. Okay. Begitu juga dengan penyakit injap jantung. Penyakit injap jantung pun dia boleh menyebabkan bila jantung tu injap tak normal, okay, dia boleh menyebabkan pembekuan darah berlaku pada injap jantung ni. Dan bila jantung ni terbuka, bila jantung tu pam darah, maka thrombus ni pun boleh juga dislodge ke bahagian mata. Begitu juga dengan atrial iaitu salah satu ketumbuhan di jantung. Masalah infective endocarditis, di mana infective endocarditis ni biasanya penagih dadah lah dia akan dapat disebabkan suntikan dadah, jadi berlakunya vegetation di bahagian jantung. Okay. Jadi daripada sini kalau kita tengok sama juga konsep dia thrombus tu dia boleh bergerak ke seluruh badan termasuk salur darah mata. Carotid artery stenosis ni iaitu penyempitan salur darah karotid yang berada di leher kita. Penyempitan salur darah di carotid artery ni pun dia menyebabkan darah kurang disalurkan ke bahagian mata. Dan juga jika seseorang itu ada penyakit jantung dalam kalangan keluarga, maka risiko CRAO ni lebih tinggi pada seseorang tu. Begitu juga dengan keadaan hypercoagulability, iaitu maksudnya hypercoagulability ni darah tu lebih senang untuk membeku. Keadaan ni berlaku pada mereka-mereka yang ada protein C and S deficiency, kekurangan protein C dan S dalam darah, dan juga
mereka yang mengidap antiphospholipid syndrome dan juga sickle cell anemia. Mereka lebih terdedah dan risiko mereka lebih tinggi untuk mendapat CRAO. Lain-lain faktor risiko termasuklah giant cell arthritis, biasanya berlaku pada orang tua di mana salur darah menjadi bengkak. Bila salur darah ni bengkak, salah satu maksud bengkak atau inflammation ialah salur darah tersebut menjadi dikembang, bahagian dalam dikembang. So bila dikembang, dia tebal, jadi dia akan menutup salur darah tu. Jadi salur darah darah tak dapat sampai ke bahagian retina dan menyebabkan CRAO berlaku. Begitu juga dengan masalah autoimun seperti SLE, which is systemic lupus erythematosus, dan juga polyarthritis nodosa, di mana salur darah menjadi bengkak ataupun inflame kita panggil. Begitu juga mereka yang mengidap migraine, because migraine ni dia menyebabkan salur darah tu menjadi spasm. Okay, bila dia spasm pun tak dapat menyalurkan bekalan oksigen dan nutrien ke bahagian mata. Banyak risiko ya Dr. Aina ya. So kalau saya simpulkan, mereka yang berisiko untuk dapat penyumbatan pada salur darah ni adalah faktor usia, faktor penyakit dalaman yang tidak dirawat, kencing manis, darah tinggi, faktor kandungan darah, gaya hidup yang tidak sihat, dan antara lain adalah penyakit jantung dan juga autoimun. Even migraine pun boleh menyebabkan risiko kepada penyakit ni. So dalam arti kata lain, kalau ada penyakit apa-apa, dapatkan saringan, dapatkan rawatan dan jangan dibiarkan begitu saja. Now, bagaimana pula pesakit nak tahu ataupun gejala untuk dapat penyumbatan arteri di mata? Okey, kalau kita tengok biasanya patient pesakit-pesakit dia akan datang dengan gejala dia tak nampak secara tiba-tiba. Within beberapa saat, beberapa minit terus tak nampak mata dia, dan dan keadaan ni dia tak sakit dan mata pun tak merah. And patient-patient ni selalu datang kadang-kadang tengah-tengah malam ataupun pagi-pagi yang waktu is not office hour. Jadi biasanya patient-patient ni semua dia akan pergi ke kecemasan dulu. Okay? Dan selain daripada kehilangan penglihatan secara tiba-tiba, patient pun boleh mengalami kita panggil amaurosis fugax. Amaurosis fugax ni maksudnya dia nampak, sebelum berlakunya kehilangan penglihatan, patient akan nampak dia macam ada turunnya langsir depan mata dia. Dia boleh berlaku dalam beberapa minit sampai lebih kurang setengah jam macam tu, dan dia boleh nampak balik. So ini maksudnya kenapa amaurosis fugax ni berlaku, sebab katalah ada satu darah beku yang kecil nak lalu dekat salur darah di arteri mata di bahagian retina. Dia kecil, dia dah rasa dia nak tersumbat dekat situ, tapi dia masih boleh melepaskan diri dia. Jadi waktu dia tersumbat tu, patient akan mengalami amaurosis fugax ni. Bila dia dah lepas daripada tersumbat tu, patient akan nampak balik. Amaurosis fugax ni dia macam warning lah pada kita, dia macam bagi amaran pada kita, CRAO boleh berlaku pada bila-bila masa, macam time bomb. Biasanya patient akan datang ke kecemasan, dia tak terus datang ke klinik mata. Okay? Bila datang kecemasan, doktor di kecemasan akan assess. Kalau kita boleh tengok bahagian fundus dia, dan cara nak tengok fundus ni, kalau di kecemasan kita boleh guna direct ophthalmoscope. Okay? Which is kita boleh pegang saja ophthalmoscope tu dan tengok ke bahagian dalam mata secara direct. Okay, apa yang kita nampak ialah bahagian retina tu sangat pucat. Kenapa dia pucat? Macam manusia lah, kalau kena cekik kita tak boleh bernafas. Muka akan pucat semua. Sama seperti retina. Bila tiada bekalan oksigen, dia akan menjadi pucat, dan di bahagian tengah-tengah, bahagian fovea, bahagian yang saya bagi tahu tadi, kita dapat lihat fovea tu warna dia sepatutnya warna lebih gelap daripada bahagian retina, tapi dia terlebih gelap. Nampak kemerah-merahan yang kita panggil cherry red spot. Dan kalau kita tengok saluran arteri yang tersumbat tu, kita nampak saluran arteri tu dah mengecut, dia mengecil. Sebab dia tak boleh, oksigen tak boleh lalu, darah tak boleh lalu di situ. Jadi kita tak nampak darah yang mengalir di situ. Dan kalau kita tengok saraf optik, yang kalau kita imagine mata kita ni macam komputer, and then ada wire, dan ke CPU otak kita, wire tu, the main wire yang daripada mata kita
okey, dia pun pucat juga sebab tak cukup bekalan darah. So CRAO ni ialah kita panggil ocular emergency. Dia betul-betul kecemasan. Patient kalau datang ke kecemasan, dia kena datang awal. Within 90 minutes, within 100 minutes, kita kena selamatkan penglihatan tu. Kalau dia datang lebih daripada tu, penglihatan sukar untuk dipulihkan. Jadi bila patient ni biasanya yang datang ke kecemasan ni, apa yang staff-staff paramedik, nurses di kecemasan yang boleh lakukan kepada patient ialah mereka boleh melakukan ocular massage kepada pesakit ni. Okey, macam mana nak buat ocular massage? Okey, kita gunakan ibu jari, okey, tekan mata dalam 10-15 saat dan kita lepaskan secara tiba-tiba. Kenapa kita kena buat ocular massage ni? Okey, supaya ideanya ialah supaya kita dapat try untuk melepaskan okey darah beku, kita panggil embolus. Kita nak try untuk lepaskan embolus ni daripada salur arteri tu. Dan buat beberapa kali. Okey. Okey, selain daripada ocular massage ni, okey, kita boleh juga kita meminta patient untuk melakukan hyperventilasi. Caranya hyperventilasi ni, kita berikan satu paper bag atau plastik bag kepada patient, suruh dia tekuk hidung dengan mulut dia dan suruh dia bernafas dalam paper bag ni. Bila dia bernafas dalam paper bag ni, apa yang berlaku ialah dia meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah. Bila karbon dioksida ni dia menolong untuk mengembangkan sikit salur darah tu. Bila salur darah ni dia kembang sikit, jadi dengan harapan embolus ni dapat melepaskan diri dia. Okay? Sama seperti oral acetazolamide ni. Kalau di kecemasan ada, boleh bagi dulu pada patient. Okay? Oral acetazolamide ni pun sama. Dia try untuk mengembangkan sikit salur darah tu supaya untuk melepaskan embolus ni. So ideanya untuk CRAO ni, kita nak try untuk lepaskan embolus ni. Ya, okey, dan anterior chamber paracentesis ni, ini kita leave it to tim mata lah. Okey, mereka je yang boleh buat anterior chamber paracentesis ni, di mana kita akan gunakan jarum yang kecil untuk masukkan ke dalam ruang anterior mata ni. Okey, dan kita keluarkan sikit air mata ni. Bila air dari dalam mata ni keluar, dia akan menyebabkan pressure mata kita berkurangan. Bila pressure mata berkurangan, salur darah tu pun akan mengembang sikit untuk melepaskan embolus ni. Oh, okey. Maksudnya pesakit kena pergi ke kecemasan secepat mungkin. Ini adalah salah satu contoh penyakit di mana kita tak boleh bertangguh. Ya, jangan amalkan menangguh kalau ada apa-apa kejadian aneh berlaku pada pandangan anda. So kalau berlaku hari ini, jam tu juga kalau boleh pergi, ataupun on the same day juga kena pergi supaya pandangan dapat diselamatkan. Betul. Apakah contoh investigasi ataupun rawatan seterusnya untuk pesakit yang ada masalah kesumbatan pada arteri, retina arterinya? Okey, Dr. Prof. Musha. Okey, bila patient CRAO ni datang, kita biasanya kalau ikut urutan kita ambil sejarah pesakit, kita periksa mata dia, kita jalan ke ujian darah semua baru kita rawat dia. Tapi dalam keadaan CRAO ni, kita kena rawat dia dulu. Lepas tu baru kita melakukan ujian-ujian ni. Okey. Sambil-sambil kita katalah patient datang dengan CRAO di kecemasan, okey, sambil-sambil kita massage mata dia, sambil-sambil dia bernafas dalam paper bag tu, okey. Kita boleh ambil tekanan darah dia dulu. Tengok berapa tekanan darah di masa tu. Okay? Dan ujian darah pun boleh dilakukan serta-merta masa tu juga. Kita boleh ambil ujian darah untuk tengok berapa dia punya kiraan darah, iaitu full blood count dia. Okay? Kalau patient tu kita ambil dia punya blood sugar dia. Tapi kalau dia berpuasa masa tu lebih bagus. Kita tengok kadar gula masa berpuasa ni lebih tepat, dan juga lipid iaitu lemak dalam darah kalau dia berpuasa lebih tepat lah. Okay? Dan kita kena tengok juga dia punya coagulation profile, iaitu faktor pembekuan darah dia. Darah dia terlebih beku, kadang-kadang bila darah terlebih beku dia boleh menyebabkan pembentukan thrombus ni. Dan juga erythrocyte sedimentation rate. Ya, untuk kita tengok setengah penyakit bila berlakunya CRAO ni, erythrocyte ESR dia akan meningkat. Okay. Selain daripada itu, kita juga boleh melakukan ujian jantung pada patient, iaitu echocardiogram, iaitu scan jantung, untuk kita lihat ada di injap dia ada masalah ke, ada vegetation dekat injap ataupun ada ketumbuhan dalam jantung, ya. Dan kita nak kena tengok fungsi jantung dia macam mana, rentak dia
rhythm dia normal atau tidak ya. Dan kita juga boleh order carotid Doppler ultrasound. Carotid Doppler ultrasound ni kita nak tengok aliran darah di carotid artery di bahagian leher ya. Ada penyumbatan, ada sempit tak dia punya carotid artery dia tu. Okey, ujian-ujian lain yang kita boleh buat pada pesakit ni, kalau yang saya cakap sebelum ni ialah basic test yang kita boleh buat. Okey, selain daripada kalau kita tak jumpa juga punca, kita boleh juga melakukan ujian lain ya. Seperti untuk kita detect penyakit autoimun. Biasanya penyakit autoimun ni pesakit-pesakit ni datang dengan dia muda. Dia muda dan kita tak tahu kenapa dapat CRAO ni. Biasanya orang muda tak dapat. Jadi kita kena tengok adakah dia menghidap penyakit autoimun ya, ataupun masalah yang berkaitan dengan pembekuan darah. Okey, panjang dia punya investigasi kan, Dr. Aina. Macam mana pula dengan harapan ataupun harapan untuk sembuh selepas pesakit didiagnose untuk menghadapi masalah penyumbatan arteri itu? Ada harapan tak? Outcome ataupun prognosis pesakit-pesakit yang dapat CRAO ni, pesakit-pesakit yang mendapat CRAO ni kehilangan penglihatan tu adalah kekal, especially bila pesakit-pesakit ni datang lewat. Bila datang lewat, kita dah tak boleh nak reverse kehilangan penglihatan ni. Sebab bila mata, bila retina tak dapat oksigen dalam tempoh yang lama, sel-sel saraf-saraf akan mati. Bila saraf-saraf mata ni mati, kita dah tak boleh nak patah balik dah. Dia tak macam kulit. Dia bila kulit luka, kulit tu akan tutup balik. Dia akan sembuh, tapi saraf-saraf dia tak macam tu. Once dia dah tercedera, kurang oksigen, mati, sakit, kita dah tak boleh nak patah balik. Okey, tapi kalau datang awal, kemungkinan ada sedikit harapan untuk dapat sedikit lebih penglihatan daripada apa yang dihilang sebelum tu, tapi it's not 100%. Okey, dan jika CRAO ni disebabkan oleh giant cell arthritis, di mana saya cakap giant cell arthritis ni ialah salur darah. Salur darah tu dia inflame dan dia menyebabkan dia tersumbat. Salur darah tu kembang sampai dia punya lubang salur darah tu tertutup. Pesakit giant cell arthritis ni dia memerlukan rawatan jangka panjang menggunakan steroid. Dia bukan untuk membaikkan mata yang dah tak nampak ni. Dia fungsi dia untuk mengelakkan berlakunya CRAO di mata sebelah lagi. Because kalau once patient ni dapat CRAO disebabkan giant cell arthritis, ada risiko dalam 10% macam tu, 10% ya, untuk mata sebelah lagi dapat CRAO juga. Jadi kita tak nak patient ni hilang kedua-dua belah penglihatan mata. Dan dikatakan juga, there are papers saying that risiko serangan jantung dan juga angin ahmad, stroke di bahagian otak pada tahun pertama diagnosis dapat CRAO ni, ada peningkatan risiko untuk dapat heart attack dengan stroke juga. Jadi pesakit-pesakit ni kita perlu pantau dengan lebih ketat lagi untuk memastikan mereka tak dapat another CRAO episode. Okay, terima kasih Dr. Aina. Maksudnya penyakit mata, stroke dalam mata tu juga berkait dengan stroke di kepala dan juga serangan jantung. Dalam arti kata lain, kalau saya simpulkan apa yang Dr. Aina cerita adalah kalau pesakit datang lambat ke klinik mata, besar kemungkinan pandangan itu tidak dapat diselamatkan. Tapi apa yang kita akan buat, kita akan cari punca, rawat punca dia dan cuba selamat dan elakkan penyakit yang sama berlaku pada mata sebelah lagi, ataupun yang lebih teruk, kita cuba elakkan serangan stroke yang lebih besar di dalam otak, dan juga harapnya dapat menyelamatkan episod sakit jantung di masa akan datang. Ya, maksudnya kita bukan saja menjaga stroke mata, tapi kita menjaga nyawa pesakit-pesakit ni untuk mengelakkan berlakunya heart attack. Kita tak nak perkara-perkara itu berlaku pada pesakit kita. Okey, Dr. Aina, panjang cerita pasal penyumbatan pada arteri retina. Kita ada satu jenis lagi kan, penyumbatan pada vena di dalam mata. Dr. Aina nak jelaskan pasal penyumbatan salur darah dalam mata? Stroke yang kedua yang boleh berlaku, tadi kita cerita pasal artery, now sekarang kita cerita pasal vein ataupun vena. Vein pun ada berpotensi untuk mendapat stroke juga, bukan sahaja artery. Dan kalau artery bila berlakunya CRAO dia jadi pucat ya. Kalau di vein kita tengok berlakunya pendarahan di dalam vein. Saya akan jelaskan dengan lebih jelas lagi tentang CRAO tentang foto ni.
CRVO ni kita boleh bagi kepada dua jenis. Pertama jenis iskemik. Iskemik ni maksudnya kurangnya oksigen yang sampai di mata dan menyebabkan mata kita kekurangan oksigen. Okay, tisu tak dapat oksigen yang secukupnya dan nutrien secukupnya. Dan satu jenis lagi ialah non-iskemik. Dia berlaku CRVO tapi dia tak teruk macam iskemik type. Non-iskemik type, okay, dia kurang teruk jadi mata masih mendapat bekalan oksigen tapi kurang. Okay. Jadi bezanya iskemik type dengan non-iskemik type of CRVO ni kalau iskemik type ni penglihatan amat terjejas. Tapi non-iskemik type dia terjejas tapi dia kurang lagi, ya. Dan kalau kita tengok fungsi saraf pada iskemik type, saraf optik tu terjejas teruk. Manakala di non-iskemik type, saraf optik tidak terjejas. Jadi bila kita buat ujian RAPD di mata pasien, kita tak nampak ada RAPD di non-iskemik type. Dan juga dalam jangka masa yang panjang, iskemik type ni dia boleh menyebabkan pembentukan neovessels. Neovessels ni maksudnya salur-salur darah yang halus dan salur darah ni jahat. Okay, dia senang pecah. Dia senang menyebabkan komplikasi lain pada mata. Jadi iskemik type ni bila mata kita kurang oksigen, jadi tindak balas badan, okay, tindak balas mata untuk dia nak overcome masalah ni ialah dia membentuk salur-salur darah kecil ni supaya dia dapat lagi oksigen. Tapi salur darah ni dia nakal sikit okay. Jadi dia senang pecah. Dia halus, dia senang pecah. Jadi bila dia pecah, dia menyebabkan pendarahan di ruangan vitreous. Ruangan vitreous ni ruangan gel mata kita. Dia boleh menyebabkan pendarahan di situ dan dia akan darah ni dia akan blok penglihatan. Begitu juga bila berlakunya pembentukan neovessels, okay, dia menyebabkan pembentukan parut-parut di atas retina dan menyebabkan retina detachment. Retina tu akan lekang sebab parut kita tahu bila kita ada parut di kulit pun sama, dia akan menyebabkan kulit kita tertarik. Sama di retina mata. Retina ni dia tisu yang lembut Jadi bila berlakunya parut-parut di retina, dia akan menarik retina dan menyebabkan retina tu terlekang daripada pegangan dia. Okay. Dan juga satu lagi pembentukan neovessels ni boleh menyebabkan rubiotic glaukoma. Salur-salur darah jahat ni dia bukan sahaja duduk di belakang retina tapi juga dia boleh bergerak ke depan mata dan menyebabkan salur darah ni tumbuh di bahagian iris mata, okey, dan dia menyebabkan penutupan salur-salur air mata ni, ya. Jadi dia menyebabkan pressure mata kita akan sentiasa meninggi sampai menjejaskan saraf optik. Tapi neovessels ni dia tak berlaku kepada non-iskemic type. Okey, kenapa berlakunya CRVO kepada pesakit-pesakit? CRVO ni kalau kita tengok, okey, arteri dengan vein ni dekat dalam mata dia duduk rapat-rapat. Okey, dekat dalam retina ni, okey, bila dia duduk rapat-rapat antara arteri dengan vein, dia berkongsi balutan yang sama. Okey, contohnya pasien, okey, dia ada darah tinggi dia tak terkawal So jadi arteri disebabkan darah tinggi ni dia jadi keras. Bila dia jadi keras, dia boleh menghimpit saluran vena ni. Jadi bila dia himpit saluran vena, dia fungsi dia untuk membawa darah keluar daripada mata. Jadi bila arteri ni dia boleh supply darah pada mata tapi darah tu nak keluar ikut vein dia dah tak boleh. Okey, apa yang jadi? Dia menyebabkan darah tu blood flow daripada vein ni dia tak boleh keluar. So jadi dia berkumpul dekat situ, Okey, maknanya keadaan penyumbatan pada vena ni dia ada dua jenis, Dr. Ana Satu kekurangan oksigen yang sangat-sangat melampau, kita panggil iskemia, dan satu lagi kekurangan oksigen yang tidak melampau, di mana non-iskemia So maksudnya kekurangan oksigen yang melampau ni akan membawa rentetan kepada bukan sekadar mengurangkan penglihatan pesakit tetapi membawa kepada series of kerosakan dalam mata itu sendiri, betul dan dia akan menyebabkan kerosakan pada pertumbuhan salur darah pada anak mata, penyumbatan longkang dan seterusnya, menyebabkan tekanan yang tinggi. So dia merosakkan setiap struktur dalam mata. Dalam keadaan betul. Right. Okay, now siapa yang berisiko, Dr. Ana, untuk dapat keadaan seperti ini? Adakah sama dengan risiko yang arteri tadi ataupun risiko dia berbeza? Okey, faktor risiko di CRVO dia lebih kurang sama je dengan faktor risiko di CRAO. Cumanya bila di CRVO ni kadang-kadang pasien selain daripada pasien
pasien yang tua, yang lebih tua, pasien merokok dan pasien tu obes ya. Selain daripada itu, ubat-ubatan pun turut menyumbang kepada pasien untuk mendapat CRVO ni. Contohnya pasien yang mengambil pil perancang ya, oral contraceptive pill, di mana bila dia ambil pil perancang ni, pil perancang ni menyebabkan darah tu lebih pekat ya. Jadi bila darah tu lebih pekat, jadi darah tu mengalir, aliran darah adalah lebih lambat. Blood flow tu susah sikit ya nak keluar daripada mata. Dan juga bila pasien tu ambil diuretik. Diuretik ni ubat untuk melawaskan kencing ya. Okey, bila ambil diuretik ni samalah air urin kita keluar jadi darah yang tinggal kat dalam tu ialah darah tu dah semakin pekat. Jadi bila darah pekat, dia akan lebih menyebabkan mudahnya berlaku termasuk pekat dan juga kanser darah seperti leukemia, multiple myeloma. Sebab apa in leukemia contohnya, leukemia ni sel darah putih dia bertambah. Bila sel darah putih dia bertambah dalam darah tu, dia menyebabkan darah tu lebih pekat daripada biasa sebab banyak sel-sel dalam darah tu. Ya. Selain daripada tu, penyakit-penyakit mata pun boleh menyebabkan juga berlakunya CRO. Contohnya primary open angle glaucoma. This one kalau primary open angle glaucoma ni biasanya in advanced case lah, kes-kes yang dah teruk. Kenapa? Sebab saraf optik dia dah terjejas disebabkan oleh tekanan mata tu tinggi, saraf optik terjejas dan dia boleh menghimpit salur darah central retinal artery dan central retinal vein. Central retinal vein yang keluar daripada saraf optik tu, saraf optik tu dia boleh himpit dan menyebabkan aliran darah tidak bagus dan menyebabkan CRVO. Sama seperti dalam kes hyperopia, biasanya in hyperopia ni dia rabun dekat tapi bukan rabun dekat yang orang tua tu dia secara umumnya pasien yang ada hyperopia ni biasanya bola mata dia lebih pendek dan saraf optiknya lebih kecil dan padat. Bila saraf optik dia padat, jadi salur darah yang keluar daripada mata tu dia senang terhimpit juga sebab dia crowded kat situ. Ya, dan juga penyakit vasculitis iaitu radang pada salur darah di retina ya. Contohnya pasien yang ada SLE, Behçet syndrome, sarkoidosis, mereka-mereka yang ada penyakit ni, penyakit autoimun ya, salur darah pun boleh membengkak. Bila dia bengkak, dia pun boleh menyebabkan aliran darah tu tak bagus dan menyebabkan CRVO. Okey, maknanya risikonya tadi di samping ada penyakit dalaman, kencemaran darah tinggi, faktor usia, faktor gaya hidup, faktor ubatan adalah salah satu juga penyebab untuk mendapat gejala penyakit penyumbatan pada vein. Boleh saya simpulkan kalau begitu, kalau ada ubat-ubat yang digunakan tu amat-amatlah disarankan untuk mendapat pantauan daripada pihak pengamal perubatan ataupun doktor-doktor. So jangan beli je ubat di farmasi tanpa pemantauan ya, sebab kesan-kesan sampingan ubat tu ada sesuatu yang dapat dielakkan jika dipantau dengan lebih baik. Okey Dr. Ainal, simptom, gejala untuk penyakit tersebut. Simptom pasien yang datang dengan CRVO ni sama juga macam CRO. Penglihatan dia kabur secara tiba-tiba, dia tak rasa sakit, mata tak merah Cuma pasien tak dapat bezakan ni CRO ke CRVO, dia tak tahu. Jadi bila pasien datang, bila kita periksa, baru kita nampak apa yang berlaku sebenarnya dalam mata. Ya. Bila pasien datang dengan CRVO, bila kita periksa mata dia, apa yang kita nampak dalam mata tu, you see here, salur darah ni dia lebih kembang daripada biasa dan juga dia lebih tortuous, berliku-liku. Dia menunjukkan the blood try to untuk keluar tapi dia darah terpekat jadi vein ni mungkin saya perlu jelaskan di sini. Dinding vena atau dinding vein ni kalau nak dibandingkan dengan dinding arteri, dia lebih lembut daripada dinding arteri. Jadi arteri ni dia masih ada, kalau darah tu nak tersekat dia masih boleh maintain the shape bentuk arteri tu. Tapi kalau vein sebab dia lebih lembut, jadi kalau darah tu dia punya flow tu dah tak laju, slow dia banyak backflow kat belakang. Jadi dia lebih berliku-liku dan dia boleh mengembang. Jadi kalau kita tengok pasien yang ada CRVO, salur darah dia mengembang dan berliku-liku dan berlakunya kita panggil ni flame shape hemorrhage. Pendarahan flame shape dia macam
api yang marak. Okey. Dan kalau kita tengok ada juga yang putih-putih dot-dot ni, okey. Putih-putih ni kita panggil cotton wool spot. Kenapa berlakunya cotton wool spot ni? Ni berlaku sebab salah satu layer, salah satu lapisan retina yang paling dalam sekali kita panggil nerve fiber layer ni, dia kekurangan oksigen. Bila dia kekurangan oksigen, okey, dia akan jadi putih-putih macam ni lah. Okey, kita panggil cotton wool spot ni. So maksudnya retina tengah kurang oksigen. Dan juga kalau kita perhatikan sini ada juga kita panggil dot blood hemorrhage yang berlaku akibat CRVO. Okey. Dia ada lagi satu entiti daripada central retinal artery. Kalau central retinal artery kita tengok semua cabang-cabang ni semua berdarah. Tapi kalau branch retinal vein occlusion, maksudnya salah satu daripada cabang vein ni dia yang mengalami stroke. Okay. Jadi pendarahan tu dia cuma terhad kepada cabang yang terlibat sahaja. Dia bukan semua cabang. Cabang lain masih ada lagi. Jadi penglihatan patient yang datang dengan branch vein retinal vein occlusion ni lebih bagus daripada central retinal vein occlusion. Okay. Tapi kalau, let's say kalau in branch retinal vein occlusion ni, kalau dia dah bengkak, biasanya branch retinal occlusion, kita panggil BRVO. BRVO ni kalau dia berlaku, kebanyakan kes dia akan berlaku pada cabang yang ni. Kita panggil dia cabang superotemporal. Okay. Bila berlaku pada cabang ni, dia dekat atas. Jadi bila berlakunya pembengkakan di situ, bila mengalami stroke, tisu-tisu kat situ jadi bengkak. Jadi bengkak tu dia disebabkan graviti dia boleh menyebabkan bengkak juga di bahagian makula. Makula ni yang saya cakap tadi dia penting sangat untuk penglihatan kita. Jadi dia boleh menjejaskan penglihatan. Bagaimana pula dengan ujian-ujian Dr. Ainal? Sama tak dengan yang kita bandingkan dengan yang penyumbatan arteri tadi? Kalau kita tengok ujian-ujian faktor-faktor risiko yang berlaku pada CRVO, dia overlap dengan faktor-faktor risiko yang berlaku pada CRVO. Jadi ujian-ujian awal yang kita lakukan adalah sama je macam CRVO. Kita kena tengok tekanan darah dia, kiraan darah. Yang penting tengok dia punya patient punya gula dalam darah dan juga lipid dalam darah dia terkawal ataupun tidak. Dan kita tengok juga ada tak masalah pembekuan darah. Dan kita ada juga ujian-ujian lain untuk mendiagnose ataupun memastikan patient menghidapi sesetengah penyakit yang predispose mereka kepada masalah yang mereka datang pada kita, iaitu masalah CRVO ni. Tadi saya ingat Dr. Ainal ada sebut tentang pertumbuhan salur darah jahat pada anak mata hasil daripada penyumbatan pada vena. Dr. Ainal boleh terangkan yang lebih jelas lagi apa sebenarnya kesan lain pada struktur mata disebabkan oleh penyumbatan vein ni? Okay, once patient dapat CRVO, BRVO, jadi ceritanya panjang lepas tu. Okay, so kita nak tengok komplikasi akibat berlakunya CRVO dan BRVO ni. Okay, komplikasi yang biasa berlaku pada patient-patient yang dapat CRVO, BRVO ni, kita panggil macular edema. Macam saya cerita sikit tadi bahagian makula, tempat yang kita melihat paling jelas tu bahagian tu jadi bengkak. Bila bahagian tu bengkak, kita kena rawat bahagian tu. Sama juga dengan pembentukan new vessels, salur-salur darah jahat yang saya bagi tahu tadi. Okay. Kalau kita tengok sini, pendarahan ruang gel vitreous. Ini yang saya maksudkan dengan vitreous hemorrhage tadi. So bila salur darah ni pecah, bila dia pecah dia menyebabkan dia akan leak, dia akan bocor dalam ruang vitreous ni dan menghalang penglihatan. Okay, makula duduk kat, this is ni saraf optik So makula duduk kat sini, tapi darah tu dah duduk depan dia. Jadi macam mana patient tu nak tengok makula fovea makula dah terhalang. So patient tak dapat melihat waktu ni bila darah tu duduk dekat dalam ruang vitreous. Okay. The other one is tractional retinal detachment yang saya bagi tahu tadi, ada parut-parut yang berlaku. Yang putih-putih ni ialah parut-parut, dan yang penonton boleh nampak di sini ini ialah salur-salur darah, new vessels. Dia halus, dia tak macam salur darah biasa, dia halus dan dia bergumpal-gumpal. Okay. So salur-salur darah ni juga dia akan menghasilkan bahan untuk menghasilkan parut dalam mata ni. So parut tu dia melekat flat je atas retina. Lama-lama bila parut tu makin kuat dia akan tarik lapisan retina, lapisan saraf ni, dia akan kecut dan menarik retina dan menyebabkan retina lekang daripada attachment. Okay.
Dan ini ialah kalau penonton dapat lihat di sini, di sebelah kiri saya ialah ni gambaran iris yang normal. Okey. New vessel ni daripada belakang mata, daripada retina, dia boleh keluar ke depan. Okey. Bila dia pergi ke depan, okey, dia boleh tumbuh juga di salur darah di atas iris mata. Kita panggil mata hitam kita lah. Okey. Bila dia tumbuh atas iris, mula-mula dia tumbuh sikit je dekat bucu-bucu iris ni. Lama-lama dia merebak ke seluruh mata dan dia merebak ke hujung mata sini. Hujung mata ni kita panggil bahagian angle mata, sudut mata ni, dia sangat penting untuk kitaran air mata. So bila salur darah tumbuh, okey, seperti di retina, berlakunya parut di belakang retina, tapi bila salur darah tumbuh di sudut mata, dia boleh menyebabkan parut di sudut mata dan menutup longkang yang melakukan kitaran air mata ni. Jadi bila longkang tu tersumbat, ya, jadi air mata tak dapat keluar daripada mata, dia tersekat duduk dalam mata je, menyebabkan tekanan mata, iaitu intraocular pressure ni tinggi. Bila intraocular pressure ni tinggi, dia akan menghimpit saraf optik di belakang mata, ya, menyebabkan saraf optik pun tak cukup oksigen dan menyebabkan lebih lagi kekurangan penglihatan. Okey, condition ni kita panggil rubiotic glaucoma ataupun neovascular glaucoma. Selain daripada itu, macam yang saya bagi tahu tadi, macular edema, salah satu komplikasi akibat CRVO atau BRVO ni, macular edema ni berlaku, okey, kalau kita tengok gambar fundus mata, ni ialah CRVO. Pendarahan flame shape ni berlaku di semua sektor mata, segmen mata ni. Okey, bila berlakunya CRVO ni, okey, kalau dia akan menyebabkan protein dan juga lipid, ya, bocor daripada salur vena ni. Bila dia bocor, dia berkumpul dekat makula. Kenapa dia berkumpul dekat makula? Sebab makula ni tempat yang kita panggil gravity dependent, ya. Gravity paling banyak di situ. Jadi air semua berkumpul dekat situ. Kalau kita tengok, this is di sebelah kanan saya ni ialah ujian yang kita buat kepada patient ni. Kita scan mata patient. Dia macam CT scan tapi kita scan mata. Okay? Bila kita scan mata patient ni, ini sepatutnya yang ada dekat dalam kita punya macula. Ya? This is our macula dan yang ada lekuk di sini ialah kita panggil fovea. Di titik ni yang penglihatan kita paling jelas, ya. Tapi bila berlakunya macular edema, ya, air berkumpul dekat belakang mata, dekat makula ni. Okey, yang hitam-hitam ni semua air. Kalau kita tengok lapisan ni sangat tebal. Bila sangat tebal ni yang kita panggil macular edema dan air berkumpul di sini. Dan air ni susah kita nak hilangkan kalau kita tak rawat dan menyebabkan penglihatan sangat-sangat terjejas. Okey. Panjang komplikasi Dr. Aina dibandingkan dengan tu panjang komplikasi mata Dr. Aina disebabkan oleh penyumbatan salur darah ni. Ada rawatan tak? Ada tak, apakah orang kata nasib penglihatan tu sama tak macam kes tadi yang penyumbatan arteri di mana kalau pesakit datang lambat kita tak dapat nak selamatkan penglihatan. Kita hanya dapat mengelakkan kerosakan yang sama pada mata sebelah lagi. Bagaimana pula dengan penyumbatan vein? Adakah keadaan yang sama berlaku? Okey. Okey. Untuk CRVO, dia ada khabar gembira sikit lah kalau kita nak compare dengan CRVO tadi. Okey. Kalau khabar gembira untuk CRVO ni, dia ada rawatan. Kalau patient dapat macular edema sebagai komplikasi, macular edema ni kita boleh rawat sekarang. Dan rawatan terkini untuk macular edema ni kita panggil suntikan intravitreal anti-VEGF. Okey. Intravitreal, apa maksud intravitreal? Maksudnya kita cucuk ke dalam ubat, ke dalam bahagian vitreous iaitu gel mata ni. Ya. Ubat yang kita ada sekarang ni kita panggil ni, semua kumpulan ni kita panggil anti-VEGF. Ya, VEGF ni dia ialah satu jenis bahan yang mata kita hasilkan untuk membentuk salur darah yang baru ni, yang jahat ni. Jadi kita kena bagi anti-VEGF untuk lawan dia. Okey, contoh-contoh anti-VEGF yang ada di pasaran ialah Avastin, ya, ranibizumab dan also Eylea. Ya. Ketiga-tiga jenis ubat ni kita boleh cuba untuk gunakan pada patient untuk rawat macular edema ni. Ya. Selain daripada anti-VEGF, katalah kita dah inject patient anti-VEGF, dah banyak kali kita inject patient, tapi still macular edema dia tak berkurang atau lambat sangat berkurang, tak respon pada treatment anti-VEGF ni, kita boleh offer patient juga untuk suntikan intravitreal steroid.
dia ialah sejenis implan ya, di mana kalau kita tengok gambar di sini ya, ni dia lebih besar lah, jarum dia lebih besar daripada jarum anti-VEGF yang kita inject anti-VEGF tadi. So bila kita inject implan ni ya, di bahagian kanan saya ini ialah implan steroid yang kita inject ke dalam mata dan dia bertahan untuk beberapa bulan. Kalau macam anti-VEGF tadi, ubat tu boleh tahan sebulan. Maksudnya sebulan sekali kita akan inject patient dengan anti-VEGF. Bila sebulan sekali patient datang, kita buat scan makula tadi, kita tengok ada berkurang tak bengkak dia. Kalau tak berkurang, kita inject lagi. Tapi kalau dalam kes-kes di mana patient tak respon, kita boleh try guna steroid. Tapi steroid ni dia ada dia punya side effect dia yang patient, kita akan explain pada patient ya, bila kita inject intravitreal Ozurdex ni, okay, kalau patient tu masih belum melakukan cataract surgery ya, risiko untuk dapat cataract tu lebih cepat. Semua orang akan dapat cataract. Bila kita berusia, semua orang akan dapat cataract. Don't worry, tak siapa boleh escape. Tapi bila ada steroid dalam mata ni, dia menyebabkan pembentukan cataract tu lebih cepat berlaku. Tapi tu jangan risau pasal cataract, sebab cataract ni kita boleh buat pembedahan untuk tukar kanta. Kita keluarkan kanta yang ada cataract ni dan kita masukkan kanta palsu ya, yang dia akan kekal lah selama-lamanya. Dan satu lagi side effect steroid ni ialah menyebabkan peningkatan tekanan mata. Jadi follow up adalah amat-amat penting untuk patient yang kita inject steroid, yang kita bagi ubat steroid, untuk memastikan tekanan mata tu tak tinggi, sebab tekanan mata yang tinggi boleh menyebabkan penyakit glaukoma pula. Ya. Jadi doktor biasa dia tak boleh check tekanan mata. So apa-apa kena datang klinik mata, doktor mata je yang boleh check tekanan mata. Ya. Okey, rawatan injeksi ubat ke dalam mata. So kita ada beberapa pilihan. Nampak macam menakutkan Dr. Ainal. Boleh ulas sikit pasal injeksi ubat dalam mata ni? Tak bahaya ke? Tak sakit ke? Okey, ubat yang kita inject, patient kita akan sebelum injection kita buat di office procedure. Maksudnya kita buat di klinik mata sahaja. Kita tak perlu masuk OT ya. Kita tak perlu tidurkan patient, kita tak perlu buat semua tu. Kita akan titiskan ubat kebas atas bahagian mata dan kita akan bila patient dah kebas dalam beberapa saat, beberapa minit, kita akan beri injection tersebut. Ya, bila inject, okey, biasanya kebiasaannya lepas injection kita akan nampak ada sikit pendarahan subconjunctiva di bahagian mata putih ni akan berdarah. Tapi jangan takut pendarahan subconjunctiva ni dia self limiting. Maksudnya dia akan stop sendiri. Dia akan stop sendiri dalam masa seminggu 2 minggu, darah ni akan beransur-ansur hilang. Dan darah tu hanya di permukaan, betul ya? Bukan di dalam mata. Ya, darah tersebut hanya di permukaan. Ya, dia tak akan merebak masuk ke dalam mata semula, tak. Dia cuma di permukaan mata putih sahaja. Di lapisan yang paling luar mata kita ni ada satu lapisan conjunctiva di bawah tu. Okey. Dan tapi kita kena ingat patient yang biasa ada CIVO ni biasanya mereka ada juga diabetes. Okey, bila mereka ada diabetes, imun badan kurang, kalau gula tu tak terkawal patient boleh dan tak jaga kebersihan, yang paling penting kebersihan patient boleh dapat cangkitan kuman pada bahagian mata, pada dalam mata ni. Ini sangat-sangat it's a dreaded complication kita panggil komplikasi yang kita tak nak patient dapat. So patient bila kita inject ubat-ubat ni, pastikan gula anda terkawal, darah tinggi terkawal dan juga kebersihan yang paling penting Ubat tu kalau lepas injection biasa kita akan bagi antibiotics ubat tu pastikan tip of the ubat titis mata tu jangan kena bahagian mata. Maksudnya semua kena pastikan bersih, tangan kena bersih Okey. Kalau erti kata lain, kesan sampingan semua ni adalah sesuatu yang tidak membahayakan, tapi kalau ada pun dapat jangkitan kita masih boleh rawat. Betul Dr. Ainal ya? Okey, ya betul. Jangkitan yang berlaku kita boleh rawat. Okey. Cuma kita tak nak kalau boleh berlakunya endophthalmitis ni. Terima kasih Dr. Ainal. Selain daripada injeksi ubat ke dalam mata, ada tak rawatan-rawatan lain untuk penyumbatan vena? Patient-patient yang datang dengan ischemic type of CIVO terutamanya on that spot kita tak buat ujian, kita panggil angiogram di retina. Kita nak tengok angiogram ni bukan sahaja angiogram jantung angiogram mata pun kita boleh buat angiogram. So kita nak tengok salur darah yang terjejas ni, kita nak tengok bahagian retina mana yang tak dapat bekalan darah secukupnya. Bila kita buat angiogram ni, bahagian yang tak dapat bekalan darah kita panggil capillary non-perfusion area-area ni gelap. Bila kita inject dye ke dalam kita akan inject jarum dan masukkan dye untuk kita tengok
salur darah ni. Jadi bila salur darah tu terjejas, ya, tisu tu dah mati, dia tak dapat terima dye yang kita inject tu. Jadi kawasan tu jadi gelap. So kita nak tengok kalau area yang terjejas tu besar, okey, rawatan seterusnya untuk yang kawasan terjejas ni ialah kita laser mata patient. Okey, tapi pesakit kena ingat tujuan laser ni bukan untuk kita nampakkan balik penglihatan. Okey, dia akan membantu sedikit sebanyak, dia akan membantu untuk nampakkan penglihatan, tapi tujuan utama kita laser mata patient kita untuk mengelakkan berlakunya komplikasi pembentukan neovessel yang saya cakap tadi. Okey, bila berlakunya pembentukan neovessels ni, ceritanya akan jadi panjang, komplikasinya akan jadi lebih teruk. So sebelum keadaan menjadi lebih teruk, kita akan laser sekeliling mata patient untuk mengurangkan sebab retina mata kita ni dia nak oksigen sebab kita sentiasa melihat Jadi mata kita ni memerlukan demand oksigen yang tinggi. Jadi bila kita laser mata patient, demand oksigen tu berkurangan, jadi dia akan mengurangkan chances untuk neovessel ni tumbuh. Kalau di BRVO di branch retinal vein occlusion, kita tak laser seluruh mata macam CRVO. Kita cuma akan laser sektor yang terlibat sahaja. Laser akan dibuat, kalau di RVO ni kalau kita tengok laser tu akan dibuat pada sektor yang kita nampak hitam je dekat angiogram tadi. Selain daripada tu, surgery pun ialah option yang terakhir lah kita panggil untuk kalau kes-kes CRVO ni. Biasanya surgery ada dua jenis surgery yang kita lakukan pada patient Satu ialah vitrectomy. Vitrectomy ni kita lakukan di mana kalau berlakunya pendarahan vitreous yang tak nak kurang-kurang pun. Dia macam tu juga kalau kita setiap kali patient datang follow up, darah dia banyak tu juga, dia tak hilang darah tu Jadi kita akan offer patient untuk kita nak buang gel mata ni, kita akan masukkan alat, kita akan ada viewing system dekat atas ni, mikroskop Kita akan tengok menerusi anak mata yang kita dah kembangkan ni, kita akan tengok ke dalam ruangan mata ni, kita akan bersihkan darah tersebut. Dan juga kalau patient tu ada kita panggil yang tractional retinal detachment tadi, retina lekang disebabkan oleh parut-parut, kita akan riliskan, kita akan buang parut-parut di belakang mata tu dan kita akan tampal balik retina di dalam mata tu Dan surgery yang kedua, kalau patient ada rubiotic glaukoma di mana tekanan mata tu tinggi, yang saya bagi tahu tadi longkang mata ni dah tersumbat akibat parut kita kena buat channel baru, kita kena buat longkang baru untuk kita alirkan air ni keluar. Jadi pakar glaukoma yang ni kita akan rujuk kepada pakar glaukoma. So pakar glaukoma akan implankan sejenis tube ni ke dalam mata. Jadi air mata dia boleh keluar ikut tube ni ke bawah lapisan conjunctiva ni. So pressure dah tak build up dekat dalam mata patient Banyak rawatan-rawatan di Dr. Ainal So saya simpulkan kita ada rawatan sama ada gas lipat dalam mata, kita ada rawatan laser, last kali kita ada rawatan pembedahan. Nah, untuk penonton semua jangan takut dengan semua rawatan ni, jangan lari bila dengar semua rawatan-rawatan ni. Apa yang kita nak bila ada penyakit adalah rawatan penyakit tu boleh dirawat dan alhamdulillah untuk teknologi terkini yang Dr. Ainal sebut tu semua adalah teknologi yang terbukti berkesan dapat membantu mengembalikan penglihatan. Kita dah sampai ke penghujung sekarang. Apa pesanan terakhir yang disarankan untuk penonton-penonton kita untuk mengelak kedua-dua kejadian penyumbatan ataupun stroke dalam salur darah ni? Okey, jangan takut dengan apa yang saya cakap tadi sebab apa yang kita nak yang terbaik untuk pesakit-pesakit kita, cara rawatan kita tadi. Tapi yang paling penting kerjasama daripada pesakit tu sendiri. Okey. Untuk semua orang saya pesan secara general, kita kena amalkan cara hidup yang sihat. Siapa-siapa yang merokok tu boleh start lah untuk berhenti merokok tu sebab merokok bukan saja akan affect bahagian mata kita tapi juga seluruh anggota tubuh badan yang lain organ-organ semua Jadi lagipun merokok tak elok untuk seluruh tubuh badan dan juga amalkan pemakanan yang sihat kurangkan goreng yang banyak minyak so lebihkan kepada rebus-rebus makanan cara penyediaan makanan tu yang lebih penting sebenarnya. Jangan lupa juga untuk bersenam dan mengamalkan gaya hidup yang aktif. Keluar rumah untuk bersenam, bukan kita suruh buat vigorous exercise Siapa yang kita faham macam saya rasa
pengamal kesihatan faham bukan semua orang boleh berlari ya, semua orang ada masalah yang tertentu yang kadang-kadang tak boleh nak buat exercise ni, tak boleh buat exercise ni, tapi kita cuba semampu mungkin untuk mengamalkan gaya hidup yang aktif. Dan kita juga public kita kurangkan pengambilan alkohol, dan kalau sesiapa yang ada blood pressure monitoring dan juga mesin untuk mengukur tahap gula di rumah, lebih baik kita boleh tahu berapa kita punya tekanan darah, berapa tahap gula dalam darah, supaya kita boleh adjust kita punya makanan, kita boleh adjust kita punya cara hidup untuk darah dan tahap gula yang forum kita, webinar kita pada hari ini ya. Saya harap penonton-penonton semua mendapat manfaat daripada apa yang kita cuba sampaikan hari ini ya. So sebarang pertanyaan ya, boleh email pada saya adlin@yahoo.com. Nanti insyaAllah saya akan cuba jawab soalan daripada penonton-penonton. Terima kasih.